Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diperdukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun, semoga kamu meningkat naik pada taraf orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyaman ma'dudat, puasa ini hanya beberapa hari sahaja. Al-Fadil Ustaz pengurusi majlis kita pada pagi ini, Al-Fadil Ustaz Muhammad Zamri selaku Ketua Penyelaras Takmir Negeri, Ustaz-Ustaz daripada bahagian unit Takmir, Al-Fadil tuan-tuan guru, Ustaz-Ustaz, imam-imam, Ustazah, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang mulia ini dapat kita bersama dalam majlis tafaqquh fid din, iaitulah sedikit perbincangan ataupun kita panggil majlis muzakarah, membincangkan beberapa isu semasa tentang perkara-perkara yang berhubung kait dengan Ramadan, dengan puasa. Jadi perbincangan kita hari ini bukanlah satu perbincangan yang syamil min awal siyam ila akhirih. Tidaklah kita nak buka bab kitab siyam, kerana ini perlu kepada mungkin 3 hari 3 malam baru habis. Yang kita nak fokus ini ialah kepada tajuk perbincangan kita hari ini, beberapa perkara semasa yang berkaitan dengan puasa. Khususnya kita fokuskan hari ini ialah kepada perkara-perkara yang membatalkan ataupun tidak membatalkan puasa. Mana tajuk kita perkara yang membatalkan ataupun tidak membatalkan puasa. Sebelum daripada kita terus kepada tajuk perbincangan, terlebih dahulu ana mengambil kesempatan mengucapkan selamat Ramadanul Mubarak, nuhanni'ukum bihadha syahril mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Jadi tajuk kita ialah tentang berkait hukum semasa berkaitan puasa, batal ataupun tidak batal. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Yang pertama sekali, bulan Ramadan ini bulan yang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Mana permulaan turun Quran berlaku pada bulan Ramadan. Ianya merupakan hudan linnas, petunjuk pada manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan kepada manusia serta yang memisahkan di antara hak dan batil. Di antara hadis-hadis yang banyak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang puasa, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, yang pertama puasa dalam keadaan dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala daripada Allah. Mana kita berpuasa kerana Allah dan juga kita mengharapkan pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Hadis tentang kelebihan puasa ini sangat banyak yang telah pun diumum para asatizah, kita telah bincang dan kita telah dengar perkara-perkara tersebut. Di antara hadis yang diriwayat oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, katanya, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, man sama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Sesiapa yang berpuasa satu hari pada jalan Allah,
Nescaya Allah akan jauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun. Mana 70 tahun jarak ni, insya-Allah taala orang ni akan selamat daripada, dah lah tak masuk, maknanya kesan panah pun tidak akan terasa, insya-Allah. Dalam ayat Ramadan ini, sewaktu Allah SWT sebut kepada kita, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudian wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, itu ayat yang pertama. Mari dalam ayat yang kedua, syahrul ramadan alladzi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa dia masuk bulan Ramadan falyasum, maka hendaklah dia puasa. Mana ayat yang pertama tadi, ayat kutiba alaikumusiyam, Allah Taala bagi pilih. Di sana ada pilihan, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Orang yang nak bayar, nak puasa. Bila turun syahrul ramadan alladzi, ayat yang berikutnya, faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang masuk bulan Ramadan falyasum, maka tak ada pilihan lagi. Bila tak ada pilihan, mungkin kita akan terasa bahawa ayat ini juga memansuhkan ayat yang pertama tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Maka Allah SWT nak menguatkan balik. Yang mansuhnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun, boleh pilih tadi sudah dihapuskan, tetapi wa man kana maridan aw ala safarin diulangi ayat yang kedua. Maka ulama-ulama tafsir rahimahullahu taala mengatakan hikmah Allah Taala ulang balik ayat ini dalam ayat yang kedua, ba'da faman syahida minkum asyhara falyasum, nak mentakkid bahawa faman kana minkum maridan aw ala safarin masih kekal lagi orang sakit dan orang musafir, hukumnya kekal, fa'iddatun min fa'aftara fa'iddatun min ayamin ukhra. Baligh. Mana kalau kita lihat susunan Al-Quranul Karim sangat dalam, sangat teliti, sangat halus. Karena itulah walau kana min 'inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mana kalau Quran yang bukan mari daripada Allah, maka kita akan dapat percanggahan fakta yang banyak. Tapi Allah SWT ulang balik ayat ni. Mungkin ada skalanya kita tertanya, kenapa dia ulang balik? Maka inilah di antara hikmah Allah SWT ulang balik ayat ni selepas daripada fardu siyam, kerana bimbang, takut ada orang keliru. Maka dia awali wa man kana minkum. Ayat yang pertama tadi, faman kana minkum maridan. Ayat yang kedua, wa man kana minkum. Maknanya nak ulang balik bahawasanya hukum kelonggaran yang aku beri dalam ayat yang pertama tadi bersama dengan boleh pilih nak fidyah kan nak puasa, makna fidyah itu dimansuhkan, tak boleh pilih lagi. Tetapi bagi orang yang sakit dan musafir, fa'iddatun min ayamin ukhar. Kemudian ayat ini disebut dalam ayat ini khususnya ayat Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini adalah merupakan satu hikmah yang besar. Allah SWT khususkan dalam ayat Ramadan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan ayat-ayat lain lagi, banyak lagi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Beberapa perkara yang telah kita bincangkan sebelum daripada ini. Yang penting bagi kita, Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Di sini kita lihat Allah SWT telah beri satu sijil anugerah khas, rahmat yang besar pada kita. Maknanya apa? Sebab perbezaan di antara orang musafir dan orang yang sakit diberi kelonggaran, fa'iddatun min ayamin ukhra. Maka timbul sebahagian masyarakat bertanya, orang-orang kerja berat macam mana? Kadang-kadang orang musafir di zaman kita hari ni tak ada susah pula. Dengan kenderaannya Masya Allah bagus, mungkin dengan kapal terbang lagi, dengan airconnya, dengan tak ada panas. Tapi orang-orang kerja di rumah batu, orang yang boroh-boroh kasar macam mana? Kenapa tak ada masuk dalam ayat ni? Orang-orang yang masyakkah dibenarkan, fa'iddatun min ayamin ukhra. Maka timbul persoalan di situ, timbul di kalangan perbahasan alim ulama kita, mengatakan di antara hikmahnya, kerana as-safar dan musafir dan marid tak boleh ditangguh. Maknanya kalau kita boleh tangguh, ya Allah aku dijangka sakit, tapi jangan boleh Ramadan nak puasa dulu, mari bulan Syawal. Jadi boleh lah. Sama juga dengan orang musafir. Orang musafir kadang adanya safari tijarah, musafir kerana perniagaan. Jadi bila dia musafir kerana perniagaan, dia nak tangguh tak boleh musafir dia tu. Maka as-safaru mazinnatul masyaqqah. Maka diberi kelonggaran. Berbeza dengan kerja-kerja gini, dia tidak ada mazinnah, tidak ada tarikh bila dia nak berhenti daripada kerja berat dia tu. Maka disitulah
nampak Allah SWT naskan dalam ayat ini dua perkara yang asas. Sakit pun disebut wa man kana minkum maridan. Kenapa dia tak sebut wa man kana maradan? Tak, marid. Beza di antara marad dengan marid. Perbezaannya cukup halus. Marad mana jenis penyakit? Kalau orang sakit kepala, sakit gigi, sakit tangan, bila marad boleh buka puasa. Tapi tidak. Ayat Quran sebut maridan. Maknanya sakit, orang sakit. Maka disitulah alim ulama kita kata sakit pun kena dinilai juga. Bukan semua sakit boleh buka puasa. Kalau kata kau nak makan tu sakit kepala. Ya, itulah di antara hikmah balaghatul Quran, man kana maridan. Dia tak sebut man kana maradan. Tak ada sakit. Nah, marid makna orang sakit. Cukup teliti ayat Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala telah beri kepada anugerah kepada kita sebagai al-mu'jizah al-khalidah, mukjizat yang berkekalan sampai bila-bila. Selagi tidak berlakunya kiamat, maka mukjizat Al-Quran ini satu mukjizat yang berkekalan, yang berterusan, yang insya-Allah taala mungkin satu masa kita akan bincang pula tentang mukjizat Al-Quran dan bagaimana sejarah penurunan Al-Quran dalam perbincangan yang lain insya-Allah taala. Jadi memandangkan keadaan sedemikian, mengatakan batal puasa dengan perkara yang sebenarnya tidak membatalkan akan menyempitkan ruang yang telah diperluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita kata hal ni tak batal, hal ni batal, tapi bendanya tak batal, maka kita telah menyempitkan perkara yang luas. Sebagaimana telah kita cerita Arabi yang datang ke masjid apabila dia buang air di masjid, dia menyebabkan orang marah dia. Akhirnya dia berdoa, dia kata Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ini dia marah pasal orang marah ke dia. Nabi dia tak marah, dia berdoa Allahumma arhamni wa Muhammada, rahmatkan aku dengan Muhammad je, orang lain jangan. Wala tarham ma'ana ahada, orang lain jangan masuk campur. Jadi Nabi kita marah. Nabi kata hajar talwas ya Arabi, kamu telah menyempitkan rahmat Allah Ta'ala nya luas. Inna rahmati wasi'at kulla syai. Jadi itu di antara perkara yang perbincangan kita. Yang pertama kita masuk kepada rukun puasa. Mana dalam kitab-kitab secara umumnya pada asasnya rukun puasa kita ada dua perkara. Yang pertama disebut dengan niat. Yang kedua al-imsak anil al-muftirat. Niat puasa. Yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu je lah. Ada setengah lagi kitab mungkin dalam mazhab kita Syafi'i dia sebut khulu. Seorang itu bebas daripada haid dan nifas. Yang pentingnya haid dan nifas itu membatalkan puasa, sama ada dia khulu tak khulu, memang dia tak ada dah. Mana asasnya kita ambil dua. Mungkin sebagian ustaz kita tengok dia kata ada satu lagi tertinggal tu, khulu anil haid wan nifas, mana orang itu tak ada haid dan nifas. Baik, bila sebut tentang niat, berniat pada malam hari, maknanya syarat rukun yang pertama mesti niat puasa pada malam hari. Untuk puasa Ramadan kita fokus kepada puasa yang wajib. Karena itulah sabda Nabi SAW, man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Wa fi riwayatin 'inda an-Nasa'i wa man lam yubayyitis siyam, man lam yubayyitis siyama min al-laili fala siyamalah. Mana yujmi'us siyam qabla al-fajri, maknanya tahdid tu sangat jelas. Sesiapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, maknanya malam yubayyit maknanya malam. Pasal tu dia panggil tabyid an-niyah. Niat tu kena malam. Mungkin kita tanya apa beza di antara puasa sunat kenapa boleh sampai tengah hari dan puasa wajib kenapa daripada malam? Kena ada. Sebab puasa wajib ni mesti satu hari penuh. Bermula daripada minal khaytil abyadi ilal khaytil aswadi minal fajr. Puasa penuh. Maknanya kalau kita tak niat lagi pada waktu malam, kita niat lepas subuh, maknanya setengah jam telah hilang puasa kita. Maka bila setengah jam telah hilang, tak cukup satu hari. Itu sebabnya tabyitun niyah minal lail. Itu di antara sebab kenapa kita kena niat pada waktu malam, kerana nak suruh puasa tu satu hari, min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Jadi bila sebut tentang niat pada waktu malam, boleh katakan jumhur ulama lah. Jumhur ulama mengatakan tabyitun niyah satu daripada asas kepada sahnya puasa Ramadan seorang itu. Walaupun ada sebagian ulama kata tak apa,
boleh juga lagi sampai ke zawal. Jadi kita ambil pendapat jumhur, pendapat yang ramai dan pendapat yang masyhur. Dalam hadis pun jelas, malam yubayit as-siyam, malam yujmi' as-siyam, sangat jelas kepada kita. Cumanya bila mari Ramadan ni akan timbul soalan yang banyak ditanya. Di antara perkara semasa lah yang ditanya oleh orang, boleh ke tak boleh kita niat puasa sebulan? Itu soalan. Yang tiap-tiap malam tu memang dah ma'ruf, orang panggil dah masyhur dah. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, dan ada sebahagian ulama mengatakan mazhab jumhur ulama, hendaklah niat dilakukan berulang-ulang, iaitu pada setiap malam sebelum terbit fajar untuk puasa hari yang berikut. Maknanya kita kena niat setiap malam. Jadi kalau tak niat setiap malam apa jadi? Tidak cukup hanya dengan satu niat puasa sebulan. Apa illah? Apa hujahnya ulama-ulama kita Syafi'iyah dan lain-lain jumhur yang mengatakan niat mesti setiap malam? Sebab dia ada sebab, dia panggil illah ataupun sebab. Sebab dia kata Ramadan bukanlah ibadat yang satu. Ramadan tidak kata 1 hingga 30 ni satu ibadat saja. Bahkan ia adalah ibadat yang berulang-ulang, dan setiap ibadat itu mesti dikhususkan niatnya yang tersendiri. Mana hari ni hari lain, esok hari 16 hari lain, yang 20 hari lain, maka setiap hari perlu berniat. Ini perbezaan di antara Syafi'i dengan mazhab Imam Malik yang mengatakan boleh kita niat pada awal Lailatul min Ramadan. Maknanya kalau kita niat sebulan, masuk malam pertama Ramadan, kita niat, ya Allah, aku berpuasa bulan Ramadan ni sebulan. Jadi cukup untuk dia. Kalau dia tak niat lagi pun, sunat dia tajdid balik niat fi kulli lailatin, setiap malam sunat. Maknanya kalau tak niat pun tak ada masalah. Apa hujah Imam Malik? Dia kata Ramadan ni satu je, fardu puasa Ramadan, mana sebulan tu package. Dikiaskan kepada kal hajj, seperti orang pergi haji. Bila kita pergi haji, kan kita niat haji, nawaitul hajjah, aku niat haji di miqat. Bila kita nak tawaf nanti, perlu lagi tak perlu lagi niat haji? Saja aku tawaf haji, tak perlu, sunat, mustahab. Mana kalau ulang balik. Maknanya itu kias Imam Malik. Kalau kita nak tengok dari segi hujah, dari segi logiknya, kias tu nampak kuat juga. Tidak kata satu kias yang ma'al farid sangat. Nampak bahawa dia tu kias kepada haji. Haji dah mula start awal, tapi oleh kerana kerja-kerja lepas pada ni dengan mabit dengan tawaf, sa'i, wukuf, melontar, semuanya duduk di bawah haji. Jadi kenapa kita nak niat berapa kali? Tak payah. Itu dia akan terhujah yang diguna pakai oleh Al-Imam Darul Hijrah, Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Jadi walau macam mana pun, dalam masalah ini, pendapat jumhur yang mengatakan tabyitun niyah fi kulli lailatin itu lebih selamat untuk kita guna pakai, kerana itu kebanyakan ulama telah mengambil pendapat yang tersebut. Cumanya apalah kalau kita ambil yang niat sebulan. Niat sebulan, mana kalau kita pakai pendapat ini, kalau terjadi mana satu malam tu kita tak niat, tertidur sampai tak niat contohnya, ataupun memang tak teringat langsung, terlalu letih ke apa, pada waktu itu kita guna yang kita dah niat sebulan tadi untuk tudung balik satu malam dua malam yang tidak terniat, itu kan lebih selamat. Jadi tak salah kita ajar kepada masyarakat niat sebulan untuk ihtiyat kalau berlaku kes seperti yang tersebut. Boleh jadi sedikit perbincangan tentang mazhab Syafi'i, kenapa dia kata puasa ni setiap malam. Kalau kita bincang dalam bab haji, perbezaan ini memberi satu perbahasan ataupun samarah yang besar. Contohnya dalam bab haji ni kita pergi melontar, setiap jumrah 1, 2, 3 dianggap satu dalam mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang mengatakan jamratul ula 1, al-wusta 1, jumrah aqabah 1. Perbezaan ini memberi satu kesan yang besar. Mazhab Syafi'i, bagi orang nak melontar, dia mesti sudah 1, 2, 3, baru dia boleh lontar untuk orang lain 1, 2, 3 balik. Mana kalau dia wakil, mak dia, ayah dia, 5 orang dia ambil wakil, makna dia kena pusing, dia kena round di jamrah itu berapa kali? 6 kali. Untuk dia dulu, siapa dia ini wakil, yang kedua, yang tiga, yang empat, yang kelima. Berbeza dengan orang yang mengatakan setiap jamrah ibadah mustaqillah. Setiap jumrah ibadah mustaqillah, makna orang ni boleh lontar je untuk saya. Bismillah, Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ini untuk orang yang kedua. Terus saja sampai 5 kali. Lepas tu dia pergi pindah kepada jamrah yang kedua, wusta, lontar di tempat itu, di mana dia tak payah berjalan banyak. Jadi ada perkara-perkara yang perbincangan punya sebenarnya dia akan memberi samarah yang besar. Jadi dalam masalah kita niat puasa ni, yang penting bagi kitanya, kita nampak bahawa bila kita sebut puasa sebulan, samarah dianya kalau berlaku kes terlupa. Jadi insya-Allah taala kita guna yang tersebut, mana puasa kita sah sebagaimana yang diijtihad oleh al-Imam Darul Hijrah. Timbul perbahasan selain daripada yang tersebut tadi, bagaimana pula dengan berniat puasa? Kita belajar ini nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mana ada 2-3 tempat. Yang pertama nawaitu shauma ghadin, ada niat, ada qasad, ada ta'yin lagi. Ramadan kena niat gitu. Jadi tentang masalah ini, kata ulama, kitab yang teks bahasa Arab itu iaitulah kitab yang ana ambil daripada kitab Taisirul Fiqh. Taisirul Fiqh, ini kitab dia, Fiqhus Siyam. Jadi kitab ni bagus, ringkas. Perbahasannya agak lebih cenderung kepada isu semasa. Jadi tuan-tuan boleh tengok kitab ni, nama dia Taisirul Fiqh, Fiqhus Siyam, yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah taala. Jadi dalam masalah niat, dia kata mahalluhal qalb. Ini memang apa ni sudah disepakati bahawa tempat niat itu di hati. Berniat nawaitu shauma ghadin itu laisa matluban, bukan satu benda yang dituntut. Jadi yang pentingnya macam mana pula? Kalau orang ni, apakah bila dia bangun dia mesti berniat? Jadi kalau kita lihat dalam mazhab lain yang mengatakan kita kena niat dengan hati kita bahawa besok aku berpuasa. Berpuasa pula kena ta'yin, puasa Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Jadi kalau kita nak hurai satu-satu, yang pertama niat, kata dengan hati, akad dengan hati kita. Yang kedua ta'yin. Masalah ta'yin ni kebanyakan ulama kata kena ta'yin puasa tahun ni. Jadi ada ulama kata tak payah ta'yin, sebabnya dia panggil wi'a ataupun bekas. Ramadan ni tak boleh masuk puasa lain. Itu dipanggil Ramadan ni dia tak boleh masuk puasa lain. Mana satu bekas ni bekas air. Jadi kita nak masuk benda lain tak boleh. Maknanya Ramadan kalau kita niat puasa sunat pun dia tak jadi. Pasal dia ni puasa. Cuma yang kita nak bahaskan di sini, dia kata apa ni, walihadza la tu'adun niyah muskilah. Jadi katanya niat ini bukan satu perkara yang muskilah, perkara yang menimbulkan masalah. Jadi ada sebahagian kertas ni sempat diterjemah, ada yang tidak terjemah. Jadi tuan-tuan boleh tengok di sini, kita sama-sama terjemahkan. Jadi bagi setiap orang itu, wa min dalaili niyatihi, maknanya yang menunjukkan orang itu niat nak puasa. Apa dia kata? Qiyamuhu lis-sahur, bangun sahur. Itu sudah menunjukkan bahawa orang itu berniat nak puasa. Pasal kalau tidak, dia bangun buat apa? Ataupun tahayyuk. Tahayyuk ni persiapan dia buat. Belum dia tidur dia dah siap dah. Ni untuk sahur, ini untuk sahur. Tiba-tiba dia sedar orang azan subuh, tak makan sahur. Jadi itu pun juga dianggap sebagai orang telah berniat, kerana dia telah buat i'dad buat persiapan untuk bersahur. Jadi yang penting bagi kitanya, itu sepandangan sebahagian ulama mengatakan orang yang bangun bersahur atau membuat persiapan untuk sahur itu sudah dikira berniat. Maknanya yang lebih selamat bagi kitanya, kita teruslah kita niat dalam hati kita, aku puasa sehari, lebih jelas, khuruj anil khilaf, dan tidak menimbulkan perbahasan. Yang pentingnya dibahas oleh ulama, maknanya tidak syarat. Bila orang tu dah azam nak puasa esok, itu sudah dikira sebagai berniat. Mana cara berniat dengan hati, tanda-tanda keazaman untuk berpuasa itu sudah dikira berniat bagi sebahagian ulama kita. Rukun yang kedua dalam puasa ini iaitulah al-imsak al-muftirat, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Maknanya kita kena puasa ni tahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Jadi masalah sekarang ini ta'rif kepada ta'rif. Kadang-kadang ta'rif ni dia yahtajulah ta'rif, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi bila nak tahu rukun yang kedua ni, kena cari yang membatalkan puasa tu apa pula. Jadi dia panggil ta'rif kepada ta'rif, penjelasan kepada penjelasan. Ada kalanya ta'rif ni kita selalu sebut. Kadang-kadang dia bagi ta'rif sampai kita tak kenal benda tu. Tak ta'rif kenal pula. Ini buah apa? Buah rambutan. Cuba kita buat ta'rif rambutan. Satu sebiji buah yang berwarna merah, ada warna kuning, berbulu. Jadi dalamnya isi warna putih, ada biji.
Mungkin kita duk cari buah apa macam ni. Tapi kalau sebut rambutan, kena ada kita. Baiklah. Perkara asas yang membatalkan puasa. Bila sebut tentang perkara tadi, dalam kitab kita kata, dalam tarikh kita, Al-Imsak Al-Muftirat, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Jadi sekarang ni kita lihat perkara yang membatalkan puasa yang ijma', boleh katakan yang nasnya sangat jelas, iaitulah apa yang disebut di sini. Yang pertama, makan, minum, jima', termasuklah haid dan nifas. Yang tiga tadi jelas pada kita dalam ayat Al-Quran, sebagaimana telah kita baca dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut di sini, maka sekarang wal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Mana dalam ayat ni jelas dia bagi kepada kita tiga perkara yang dilarang ini telah diangkat. Bila? Fil lail, pada waktu malam. Wal ana bashiruhunna, pada sekarang ni, pada waktu malam, mana selepas daripada perundangan tasyrik yang pertama, marhalah yang pertama puasa, kita boleh buka puasa setakat maghrib. Kemudian bila masuk waktu Isya telah habis, tamat waktu tempoh buka puasa, ataupun bila orang tertidur lepas maghrib, maka haramlah ke atasnya makan. Mari tasyrik yang kedua meringankan hukuman tersebut, fal ana bashiruhun. Sekarang ni bolehlah kamu bergaul dengan isteri kamu, wakulu washrabu, dan makan dan minumlah. Maka di sini alim ulama kita mengambil istimbat. Ambil istimbat bahawa yang membatalkan puasa ini makan, minum, jima', dan dalam hadis Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam sebut haid. Bila orang tanya tentang perkara tersebut, Nabi kata, bukankah perempuan itu apabila mereka haid tidak bersalat dan tidak berpuasa? Bila dia tak salat tak puasa, maknanya tak bersolat kerana dia tak boleh puasa. Maka di sini jelas kepada kita empat perkara ini perkara asas yang membatalkan puasa. Nah, jadi itu asas. Jadi sekarang ni nak timbul masalah makan dan minum, timbul masalah pecahan-pecahan ni kepada jima'. Haid dan nifas itu mungkin tak timbul sangat kerana sangat jelas perkara ini. Kerana itulah kita nampak larangan yang disepakati kalau kita berpuasa, larangan daripada benda yang disepakat oleh ulama ialah menahan nafsu syahwat. Menahan nafsu syahwat di sini kita nampak iaitulah dalam perkara yang makan, minum, dan disebut juga dengan nama jima'. Itu syahwat secara sebut. Menanggung lapar dan dahaga. Yang ketiga, menahan diri dari bersetubuh dengan isteri di siang hari. Maknanya ini satu fokus yang besar apabila kita lihat. Inilah yang dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Demikianlah juga memenuhi kata-kata nista, bohong, mengumpat, cercaan dan lain-lain dosa anggota kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan lain-lain dosa anggota. Jadi kita tinggalkan semua tu. Kerana ini semua terdapat dalam hadis-hadis Nabi, dalam ayat Al-Quran, ayat Al-Baqarah yang disebut tadi, dan disokong oleh hadis-hadis yang banyak. Cumanya bila sebut tentang yang jelas dalam Quran dan hadis empat perkara, kemudian diikuti dengan perkara-perkara yang menjadi ijma', dipersetujui, disepakat oleh ulama yang batalkan puasa. Di antaranya itulah ulama semasa mengatakan rokok, walaupun dia itu asap, tapi asapnya mempunyai kesan yang besar kepada perokok itu. Keluar darah haid atau nifas dan hilang akal adalah dipersetujui secara sepakat ulama membatalkan puasa. Kita masuk kepada sedikit jadi kita lihat di antara perkara yang membatalkan puasa, makan, minum. Tu tengok dia punya gambar pakcik tu marah. Jadi ada pun perkara-perkara yang tidak disepakati dan menjadi perbincangan ulama terlalu banyak, termasuklah isu-isu semasa yang akan kita bincangkan ini. Mana benda yang tak batal lagi tu, ada setengah ulama kata batal dan setengah lagi tidak batal. Itu di antara perkara yang masyhur. Kita nak buah tangan dalam, nak korek hidung pun tak boleh. Ada kata nak ambil masuk tangan dalam telinga pun, ni batal puasa juga ni. Jadi tak apalah, sombak hidung sikit, kita tunggu maghrib je lah kan. Jadi itu di antara perkara yang menjadi pertikaian. Maknanya ada khilaf di kalangan ulama yang tidak sepakat benda ni batal atau tak batal. Jadi hari ni kita cuba lihat pandangan alim ulama kita,
khususnya ulama-ulama semasa tentang perkara-perkara yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Jadi kerana ini, kalau bila kita lihat dalam perbincangan yang disebut oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi umpamanya dalam kitab dia, dia pernah meluahkan rasa kurang setuju beliau dengan tindakan para ulama yang terlalu meluaskan perbuatan yang membatalkan puasa. Jadi ulama kita ni terlalu meluaskan sangat benda-benda yang membatalkan puasa. Itu pandangan Dr. Yusuf Qardawi. Beliau lebih setuju untuk mengecilkan sekup dan ruang lingkup pembatalan puasa kepada perbuatan yang benar-benar terdapat dalil daripada Al-Quran, hadis dan disepakati oleh ulama saja. Mana doktor kita ni, Hafizahullah Ta'ala, dia kata sepatutnya kita lebih fokus kepada benda-benda yang disepakati oleh ulama, benda ni batal. Perbincangan yang lebar oleh ulama silam, antaranya para ulama dari mazhab Hanafi dan ulama-ulama mazhab lain, termasuk Asy-Syafi'iyah, menyebut sekitar 57 bentuk perbuatan yang membatalkan puasa adalah tindakan yang kurang sesuai. Ini pandangan beliau. Malah ia juga amat digemari oleh ulama semasa kini, sehingga terdapat yang menghabiskan masa begitu lama untuk merangka fatwa, berijtihad dan meletakkan kaedah bagi suatu perbuatan. Ada kalanya ia adalah isu yang tidak memerlukan perhatian begitu mendalam. Jadi itu kita lihat. Maka beliau mencadangkan, bila masuk bulan Ramadan, kita cuba ambil benda-benda asasi yang patut diperbahaskan. Jadi di antara isu terbesar yang patut diberikan fokus, tengok muka surat 3. Isu terbesar yang patut diberikan fokus, iaitulah mencapai takwa. Karena dalam ayat As-Siyam, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, itu dia sebut kepada kita tentang di manakah maqasidus syariah, maqasidus siyam. Maqasid maknanya orang panggil intipati ataupun lub, dia punya asas puasa itu untuk apa. Jadi kita letak puasa ini untuk bertakwa. Puasa ini untuk meraih kita bertakwa. Karena itulah bila kita berpuasa dan tidak menjaga adab-adab puasa yang lain, maka menyebabkan puasa kita tidak mencapai tahap yang tersebut. Kita hanya berhenti daripada makan, berhenti daripada minum, tapi perkara-perkara lain masih lagi berterusan. Maka ini satu perkara yang patut kita beri perhatian. Karena itulah kalau kita lihat, di antara perkara yang dibahas oleh alim ulama yang tidak ada, yang kita memang tidak bahas secara panjang, tidak kita besarkan isu ini, iaitulah tentang batal ke tak batal puasa orang yang buat maksiat. Ini yang perkara yang patut kita beri penekanan yang besar. Kerana bila sebut, contohnya hari ni, bila orang tanya kita, Ustaz, apa hukumnya orang minum air kemudian dia lakukan jima dengan isteri dia? Ada ustaz kita ni bagi tahu, tak apa, tak kena kifarat. Kenapa kita ambil yang ekor? Sekarang ni bila timbul soalan ni, kita kena pegang kepala. Pegang kepala. Yang pertama sekali, kamu telah buat satu jenayah yang besar kerana mencabur kehormatan bulan Ramadan. Tak situ. Bagi kepada hukum orang yang batal puasa dengan sengaja, orang yang apa pula pergi buat pula perkara yang memang ijma', memang dinas dalam Quran tak boleh lakukan dalam bulan Ramadan. Jadi jangan ambil ekor. Ambil ekor tak apa. Kalau awak dah minum air kemudian buat benda tu, tak apa, tak kena kifarat. Jadi kita pergi ambil ekor, tak pegang kepala. Hari ni yang mesti kita kena letak di sini, pegang kepala. Dosa ni dosa besar. Ini satu perbuatan jenayah, mana kita mesti satu tarhib yang boleh menggerunkan, boleh menakutkan orang-orang yang cuba nak melakukannya. Jadi kita jangan jadi ustaz yang orang panggil lompat sana lompat sini kerana nak tunjuk kita ni boleh menyelesaikan masalah. Dalam perbincangan kita tentang sembahyang tarawih, Ana dah sebut tentang macam mana orang kita ni, kita kalau kita imam buat 20, dia lari 8. Imam buat 8, dia lari 4. Jadi kita buat contohnya, kata kita sembahyang 2 rakaat je lah tarawih. Rakaat yang pertama setengah juzuk, rakaat yang kedua setengah juzuk. Nak lari ke mana? Malam yang pertama dia terperangkap, tak boleh lari. Kita sudah 2 salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah, selesai tarawih, kita boleh balik. Malam yang kedua dia cari ustaz, jawab dia. Dia kata, Ustaz, kalau imam tu buat ilak pula malam ni, dia nak macam mana nak melepaskan diri? Akan ada orang ajar dia, kamu minum susu banyak-banyak, dia kata, biar mudah nak ketung. Kerana abang imam panjang-panjang sangat kak, selesai masalah, batal wuduk dah, kena tobik.
Jadi selesai juga masalah kita ni. Jadi kita jangan cuba, jangan duk beri lorong kepada orang. Kita letak di hadapan kita kesalahan yang besar, iaitulah hadku hurmati Ramadan. Letak situ dulu. Mana kalau dia dah buat dah, kalau dia tak buat lagi, sekurang-kurangnya dia terasa rasa gerun dengan hak Allah SWT, rasa gerun nak mencabar kewibawaan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Letak situ. Jangan duk main minum air beres. Subhanallah. Jadi nampak kecil. Bila minum air beres ni, tak apa ustaz tu kata boleh. Dia apa awal-awal lagi. Jadi cuba kita lihat. Yang kedua, kita fokuskan syahrul Ramadan lazi unzila fil Quran. Jadi kita cuba cari bagaimana isu nak timbulkan bahawa bulan Ramadan ini bulan Al-Quranul Karim. Jadi kerana itulah bila sebut tentang Ramadan, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, iza dakhala awwal lailatin min Ramadan sufidatis syayatin. Bila mari Ramadan, syaitan-syaitan dia belenggu. Yang jadi masalah ini, timbul persoalan orang tanya ustaz, macam mana Ramadan syaitan tak ada? Tapi ramai juga orang buat maksiat tu, macam mana cerita? Masih ramai lagi orang tak puasa, orang tak sembahyang, orang yang sembahyang pun masih lagi yang buat benda-benda yang karut. Jadi pasal itulah kita sebut jangan jadi pengganti syaitan. Maknanya syaitan asli bos tak ada, yang ada hari ni siapa? Pengganti dia. Jadi awak ni jangan buat maksiat bulan Ramadan, kalau tidak jadi syaitan. Pengganti toke yang kena kuarantin. Istilah lah ni kuarantin. Bila mari penyakit apa ni? Jangan sebut H1, penyakit apa? Babi. Sebut kuat-kuat babi tu. H1 ni kita tahu penyakit apa. Tu untuk orang yang makan babi, dia lari tukar tajuk H1, dia takut nak sebut barang dia tu. Kita orang Islam ni highlight betul-betul. Benda yang haram ni kita gemburkan. Bahawasanya kes babi dah punya pasal ni. Kalau ada kawan-kawan kita hok perah babi, dia kata babi punya pasal ni habis, dunia sudah takut. Jadi jangan lari tajuk. Sama juga dengan apa-apa istilah. Kalau kita mengajar bab riba, sebut je riba. Jangan sebut ini interest, ini bunga, ini faedah. Bunga tak apa. Kalau riba haram tak sah. Dia terlupa benda bila sebut riba, tak so pun dengan arak sebut arak. Tak payah sebut. Ni orang nak sebut babi pun panggil khinzir. Kenapa apa sangat yang kita nak hormat kepada? Memang binatang tu nama babi. Nak tukar apa? Tak payah tukar. Kau kena tukar ke? Tak tukar. Jangan tukar. Jadi istilah jangan tukar. Istilah apa saja pun jangan tukar. Bagi istilah betul-betul baru kita rasa. Awak nak pergi ke bank ke tu? Nak pergi ke bank buat apa? Nak pinjam duit. Lepas tu bunga, bukan bunga tu riba. Sebut lalu. Kita ajar kawan-kawan bank, biar dia royak, dia buat cik. Ni ada riba ni 10% sini ni. Orang Islam ni kalau beli riba, naik bulu roma lagi dia dah. Riba ni haram. Jak kecil lagi duduk dengan tu email khutbah, duduk dengan ustaz royak haram. Jadi kalau royak interest, bunga, tak apa tu. Benda bonus lah ni. Bonus pula lagi. Lagi tajuk. Jadi kita jangan jadi pengganti syaitan. Di bulan Ramadan kita sebut jangan jadi pengganti syaitan. Jadi kita fokuskan juga amaran terhadap pengikis pahala yang pasti. Di antaranya buat perkara-perkara Nabi, di antara hadisnya Nabi kata man lam yada' qaula zur wal amal bih. Orang yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, perkataan yang keji, masih lagi beramal dengan dia, maka orang ni falaisa lillahi hajah. Allah Taala tidak perlu kepada orang ni tinggal kuasa dan tinggal makan dia, tinggal makan dan minum dia. Jadi kita cuba lihatlah benda-benda yang bukan semua tarhib. Tarhib pun kita kena ambil kira juga, kerana ada benda yang kita tak nampak. Jadi bila disebut tentang maksiat ni boleh membatal puasa ke tidak? Jadi ada dia saat di sini ulama-ulama mengambil satu pendekatan yang jelas. Walaupun tidak batal pada asasnya. Kerana itulah seorang syekh yang nama Al-Baydawi, mungkin ustaz-ustaz kita ni selalu dengar nama Al-Baydawi. Dia kata puasa ni laisal maksud min syar'iyyati shaum nafsul ju'. Bukan nak suruh pelapar, bukan nak suruh dahaga saja, tetapi apa yang boleh memecahkan syahwat kita. Tapi hari ni masalah juga sikit. Bila mari Ramadan tak jadi bulan memecahkan syahwat, bulan menaikkan syahwat ada. Bazar-bazar Ramadan ni kalau kita pergi, hak tak nak beli pun tengok kuih-kuih yang keluar daripada muzium ni, nak beli juga kita. Tidak keluar muzium. Aku cari lepas Ramadan tak jumpa kuih tu. Bulan Ramadan je ada. Jadi tak tahu macam mana. Jadi lari daripada konsep kita puasa ni kerana nak suruh merasai keperitan orang-orang miskin. Tapi kalau dah jadi lagu tu tak tahu nak buat. Jadi kita cuba membesarkan isu benda yang menghapuskan pahala puasa dan yang menambahkan isu yang bagaimana kaedah penambahan pahala dan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kempen masyarakat kita baca Quran, kempen sembahyang tarawih jangan lari tengah jalan. Jadi hari ni macam mana nak kempen? Di antara kempen yang belum berjaya lah saya nampak, iaitulah kempen macam mana tak bagi orang lari daripada
setengah tarawih. Lari juga dia. Kalau tak nak bagi jagla kak, buat 2 rakaat seperti tadi juga lah. Tapi malam pertama yang boleh, malam yang kedua lari juga dia. Dia cari hujah pula. Baik, kita pergi kepada yang apa ni, itu di antara kita sebut juga Allah Subhanahu Wa Taala apa ni, membuka tangannya pada waktu malam untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi cari hadis-hadis yang menunjukkan bahawa kelebihan-kelebihan masa dan waktu. Orang kita ni tak tahu kelebihan masa. Dia tahu masa pukul 4, pukul 5.30 tu untuk bangun sahur je. Jadi apa salah kalau pada waktu tu dia tahajud sikit 2 rakaat. Kan masa lain tak terbangun dah kita. Masa qiyamul lail adalah sebulan sekali, 2-3 bulan sekali orang anjur baru nak jumpa tu. Jadi waktu Ramadan ni sebulan ni insya-Allah kita akan bangun sahur. Ambil masa 5 minit sebelum makan sahur tu bertahajud dulu. Angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Allah Taala sangat suka kepada hamba-Nya yang bertaubat. Sampai peringkat kalau apa ni, laulam tuznibu, Nabi kata, kalau kamu semua tak berdosa, Allah Taala akan mari orang lain yang berdosa untuk diterima taubat mereka. Sampai peringkat itu sekali. Jadi kita cuba jelaskan kepada masyarakat tentang, kemudian ajar juga kepada masyarakat sunnah-sunnah yang perlu dibuat. Orang kita ni tak tahu. Kalau ada tamar tu dia tengok tak deling je. Tamar tak sedap dia, tak biasa makan. Tapi kita kena letak bahawa kalau kita makan sahur contohnya, dan apa ni, waktu kita buka puasa, kelebihan tamar itu sangat besar. Kelebihan tamar yang dibuat oleh Allah Taala sangat besar. Kerana tenaga kita ni, kita kehilangan gula selama 14 jam. Kita satu hari kita puasa, sekarang ni lebih kurang 13 jam setengah puasa kita sehari. Mengikut doktor kata, gula yang ada dalam tubuh kita yang kita makan sahur tadi, dia boleh bertahan selama 18 jam. Mana kita ada save lagi 4 jam. Lepas daripada tu, gula kita kurang, tak ada, maka dia akan ambil gula yang dalam darah, dia akan ambil gula yang tersimpan dalam khazanah-khazanah dalam tubuh kita. Jadi dengan kita makan tamar, ahli-ahli perubatan kata, tamar ni dalam masa 5 minit, dia boleh hantar balik. Dia boleh hantar balik gula-gula yang kita telah kehilangan satu hari. Berbeza dengan nasi. Nasi yang kita makan, lauk-lauk yang banyak ni, kata ahli perubatan kata 2 jam barulah dia boleh sampai kepada otak, boleh sampai kepada benda yang nak disampaikan. Tamar dalam masa 5 minit. Mukjizat tak mukjizat? Sah. Pasal itulah Nabi dalam hadis Nabi mengatakan, rumah yang tak ada tamar, rumah orang lapar, dia kata. Walaupun kita hari ni tak ada tamar, bukannya nak makan nasi, tapi mana dari sudut zatnya, dari sudut kerana itulah ramai sekarang ni bila orang buat iklan makanan sunnah, jadi kita bukan nak iklan dengan makanan sunnah, kita nak iklan tamar tu sendiri, itu sebagai satu makanan yang zat. Jadi di antaranya Nabi kita suruh bersahur. Kalau boleh sahur pun kita makan tamar juga. Ada sahabat saya ni, dia waktu belajar, dia tidur di masjid Nabawi, Masjid Madinah. Kata, kamu tak balik sahur? Dia tak. Dia save kan, lepas tarawih tu dia ambil dengan orang Arab bagi tu 7 biji tamar. Dia bersahur dengan 7 biji tamar, minum air zam-zam. Dia kata insya-Allah tak pulah perut dia sampai ke petang. Jadi banyak nak terang, kita terang sekali, insya-Allah. Jadi di antara lain yang kita kena ajar, waktu iftar. Waktu nak buka puasa ni satu waktu yang cukup keemasan. Kerana dalam hadis yang salah satu da'wat la turaddu, yang Nabi kita sudah 3 doa yang tidak ditolak itu, di antaranya doa musafir hatta yarji', doa orang musafir hingga dia balik, doa al-mazlum, orang dizalimi, dan doa al-saim. Doa saim ini ada 2 riwayat. Satu riwayat kata hina yaftur, hatta maknanya yuftir, hingga dia berbuka puasa. Maknanya satu hari itu semua sekali. Riwayat yang kedua kata hina yuftir. Hina makna ketika dia berbuka. Maknanya kita ambil lah kesempatan tu 10 minit sebelum dah hidang makanan semua, duduk dengan keluarga kita ke, duduk di masjid ramai-ramai anak-anak kampung kita suruh orang berdoa. Jadi ajar doa ni, jangan duduk ajar doa yang payah-payah. Sekarang ni bila nak berdoa sibuk, nak pergi cari buku doa tu, doa ni, selawat yang pelik-pelik, tak perlu. Kita ajar kepada orang yang simple, yang mudah, sebagaimana Nabi kita ajar dengan orang Arabi, tak payah masuk apa-apa sekolah. Nabi kita ajar 2 patah, dia boleh balik buat. Kita pun nak ajar masyarakat kita benda yang senang. Di antaranya nak berdoa ni, baca yang pertama bismillah dulu bagi. Kemudian alhamdulillah, kemudian selawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, angkat tangan, ya Allah berikanlah apa yang dia nak, minta doa. Jadi mudah ya. Kalau tidak sibuk. Cuma janganlah pula kita takut hilang jawatan kita. Jadi saya bimbang juga, kita tak ajar orang takut hilang jawatan kita. Jadi kalau orang pandai doa, tak ajaklah kita. Tak ada lagi apa lah kambing, pergi apa tak hilang, insya-Allah taala. Masyarakat kita ni masih lagi
hormat kepada ahli-ahli ilmu, insya-Allah. Jadi di antara perkara yang kita tak ajar kepada masyarakat, iaitulah doa waktu nak berbuka. Zahabaz zama wa talatil uruq wa sabatal ajru, insya-Allah. Jadi benda-benda yang nampak simple, nampak kecil, tapi hidupkan di bulan Ramadan yang mulia ini. Jangan duduk sibuk nak sembahyang tarawih 20 ke 8, itu cerita lain. Hari ni kita tak masuk bab tarawih dah. Jadi kita ambillah syahrul barakah wal ghufran. Jadi Ramadan ini bulan berkat dan bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah ana sebut apabila di banyak sangat hari ini hadis tentang pembahagi 3 Ramadan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqun minan nar. Jadi ana peringatkan hadis itu sebagaimana disebut oleh Al-Aini dalam kitab dia, dalam syarah ke Bukhari Umdatul Qari. Aini mengatakan hadis ini mungkar. Hadis pembahagian 3 Ramadan ini hadis mungkar. Yang sahihnya apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi, yang ditashih oleh As-Suyuti dan lain-lain ulama mengatakan, Nabi mengatakan pada setiap malam bulan Ramadan itu walillahi mutaqa' minan nar, Allah Taala ada senarai orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka pada wazalika kullu lailatin, kata Nabi, setiap malam. Jadi tak payah kita bagi 3. Menyebabkan orang awal pun dia tak mari, tengah pun tak mari, dia tunggu yang akhir. Akhirnya tak mari belakang. Kita kata setiap malam. Kullu lailatin, setiap malam. Sama juga bila kita nak suruh orang sembahyang tarawih, tak perlu kita bawa hadis-hadis pelesu yang malam ni boleh ni, sampai malam satu malam tarawih anda tengok malam ke berapa? Malam ke berapa? Lebih daripada mengatasi 60 orang nabi. Ya subhanallah, mana ada boleh atas nabi, manusia biasa. Nabi ni anbiya alaihi wal mursalin, orang-orang yang hebat. Jadi kita sembahyang tarawih aja 8 ke 20 ke dalam masa setengah jam 45 minit dengan lagu, dengan cara ekspres kita tu mengatasi 60 orang nabi. Ya subhanallah, hebat sekali. Jadi kita janganlah duduk heboh-heboh dengan hadis-hadis yang palsu. Cukup dengan hadis Nabi kata man qama laila, apa ini? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ambil hadis-hadis yang ori, pakailah barang-barang yang original, tak payah cari. Dahlah kita waktu jadi orang betul jadi asli. Waktu hadis pun pakai tak asli juga bukan. Waktu orang memang tak sirak. Tak sanggup dah jadi orang aslinya. Biar tak original, dia tak orang tak apa. Jadi sekat jadi orang lah tak aslinya. Benda-benda lain guna asli dah, insya-Allah taala. Baiklah, kita akan pergi kepada perbincangan, contoh perbincangan sini, iaitu perkara yang membatalkan puasa itu apa dia. Jadi masalah sekarang ini iaitu tentang perkara yang membatalkan puasa. Dalam kitab kita, ada kitab Al-Fiqh Manhaji, ana ambil kitab yang paling mudah sekali hari ini, iaitu fiqh manhaji ni fiqh mazhab Syafi'i. Dia kata benda yang membatalkan puasa ini iaitulah wusulu ainin ilal jawf min manfaz maftuh. Sampai sesuatu ain ke dalam rongga ataupun jawf melalui liang yang terbuka. Melalui liang yang terbuka. Jadi bila sebut tentang liang yang terbuka, apa dia liang yang terbuka itu? Jadi itulah jadi perbahasa kita. Dia kata sini apa dia? Wal maqsudu bil ain. Makna ain tu, mana ain, benda hak masuk dalam anggota kita ni, sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Benda hak kita boleh lihat di mata tu, nama dia ain lah tu. Apa benda? Yang kedua, maksud al-jawf. Jawf tu apa dia? Jadi dalam kitab kita ni kata jawf ialah otak atau apapun yang berada di antara bawah halkum hingga ke perut. Ilal ma'idah wal am'a. Mana benda tu start daripada masuk kau ni. Jadi anggota jawf kita ni sama ada dia masuk daripada mulut ni turun ke bawah ataupun daripada hidung naik ke dimag, naik kepada ad-dimag, naik kepada otak. Maksud liang yang terbuka dalam mazhab Syafi'i, maksud liang terbuka ialah mulut. Masuk ke mulut batal. Telinga, tu tak boleh korek telinga tu. Kubul. Jadi kalau kita pergi masuk benda dalam tu batal juga. Dubur, sama ada laki-laki atau perempuan, itu di antara yang disebut dalam kitab kita ni. Jadi perbincangan kita nak cuba tahrir mahalun niza'. Tahrir mahalun niza' maknanya nak mencari di manakah punca perselisihan ulama. Itu makna tahrir mahalun niza'. Mana kita nak cari di mana punca perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan al-jawf. Jawf tu apa dia dalam bab puasa. Dalam bab puasa ni apa dia jawf tu? Jadi kalau kita lihat tadi dalam kitab kita, dia kata al-jawf huwa dimag. Makna jawf tu masuk dimag. Jadi pasal itulah bila masuk air melalui hidung, dia boleh pergi ke otak ke tidak? Jadi timbul masalah bila masuk ubat dalam hidung, naik atas ke tidak?
Kalau naik ke dimak, maka dia batal puasa. Termasuk dimak juga perkara-perkara yang kita lihat di sini, apa dia? Turun ke bawah. Mana melalui mulut dia pergi ke bawah. Itu di antara yang kita nampak. Dimak tu dia pergi naik ke otak, dimak, ataupun benda yang masuk melalui mulut kita pergi ke bawah. Jadi dengan melalui bantuan daripada pakar-pakar perubatan hari ini, kita nak cuba cari manfaz maftuh. Manfaz maftuh ni lubang liang yang terbuka. Liang terbuka tu pergi ke mana? Liang yang terbuka tu pergi ke mana? Kerana dalam ayat wa kulu washrabu, makan dengan minum. Makan dengan minum dia pergi ke maidah, pergi ke perut. Maka di situlah dia panggil mencari mahalun niza', tepat perbahasan, perbalahan ulama dalam masalah ini. Khilaf ulama dalam masalah ini iaitulah apakah setiap benda yang masuk dalam anggota kita tu dikira batal, ataupun benda yang masuk sampai kepada batin, perut, ataupun sampai kepada maidah, barulah batal. Maka itu di antara jelas tak jelas. Hari ini dia tahrir mahalun niza' ini mencari tempat titik khilafnya di mana. Titik khilafnya nak mencari jauf tu apa dia. Di mana tempat dia yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa itu. Jadi kita tengok dari sudut mulutnya jauful fam. Ni masuk dalam perut ni, dia panggil al-batin. Jadi ulama berbeza pendapat dalam menentukan al-jauf. Jauf yang kata masuk ni, ulama Syafi'i sebagaimana dalam kitab kita Al-Fiqh Manhaji tadi, dia kata setiap lubang ataupun rongga yang terbuka adalah al-jauf. Jelas tu. Setiap lubang rongga yang terbuka, manfaz maftuh, maka dia kira jauf seperti yang telah dijelaskan di atas. Pandangan yang kedua, ada juga ulama yang mengatakan jauf itu adalah batn, al-batnu. Batnu iaitu perut ataupun rongga semata-mata. Jadi hari ni kalau kita nak tahdid, di mana perut, di mana usus, batnu, maidah dan am'a. Itu di antara benda yang kita cuba lihat. Golongan yang ketiga pula menyempitkan ta'rif jauf dengan mengatakan ia adalah setiap lubang yang boleh menyampaikan manfaat kepada badan dari makanan dan minuman, atau yang boleh sampai kepada usus besar, iaitu yang boleh sampai kepada usus besar, maidah, dan usus panjang dipanggil am'a. Jadi hari ini kita belajar sains lah sikit, belajar ilmu sains sikit, apa dia maidah, apa dia am'a, dan apa dia batn. Jadi kita lihat, masa kita tak sebelah lembu, ambil perut dia ya, tidak tengok dia kedudukan dalam tu. Itu dia panggil sistem pencernaan manusia. Manusia ni dia ada usus dia. Yang dia panggil kat sini, tengah ni, mana batin dia duduk situ. Kemudian dia mari usus perut panjang di sini jalan. Kemudian mari yang panggil, dia panggil yang besar dia tu, maidah dia tu hak keluar ni. Jadi kita tengok gambar banyak lagi ni. Itu perut. Mana makanan kita mula-mula masuk, dia akan pergi ke batin, pergi ke perut. Perut ni, hak ni lah kandung hak utama mula-mula masuk ni, hak sombak ni. Hak yang so'oh kita ni situ. Jadi dia kecil ni lah. Itu di antaranya perut. Jadi jangan duk seksa lah bila Allah Ta'ala beri hikmat dia nak suruh la'allakum tattaqu bulan Ramadan ni, kita duk seksa dengan makan ni. Tu dalam muzium pelik-pelik pula kak. Jadi sombaklah dia tu. Jadi kita lihat lagi tentang usus kecil. Usus kecil tu hak merah tu. Hak merah tu usus hak panjang tu. Itu dia panggil am'a. Hak besar tu usus hak luar. Hak besar hak luar ni tangki lah ni, tangki septik dah ni. Hak nak keluar balik dah tu. Itu dia. Ni usus besar. Mana hak asli dia tu nampak tu. Usus besar ni dia akan pergi ke tempat keluar dia lah tu. Ke tangki yang seterusnya lah. Jadi maknanya sekarang ni, tadi kita lihat ulama kita terbagi kepada 3 bahagian. Ada yang mengatakan jauh itu iaitulah setiap benda masuk, tak kira rongga mana, atas bawah pun jadi berlaku. Daripada kepalanya, daripada bawah dia, semuanya jauh. Ada yang kedua yang mengatakan jauh itu batin, mana masuk ke perut. Masuk perut tu, masuk dalam tu jadilah. Yang ketiga al-jauf, iaitulah al-maidah. Maidah ni hak sapa ke perut besar. Sapa hak asli dah ni, hak nak keluar dah. Maknanya bila lalu ikut ni sapa kepada am'a dia tu, itulah yang dianggap sebagai jauf.
Jadi kita lihat di sini perbincangan yang telah telah disidang oleh Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami. Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami ni kita dah dengar dah dalam kuliah kita yang lepas, iaitulah tentang perkembangan fiqh, perkembangan ijtihad. Anda ingat lagi? Mungkin para peserta kita ingat ke terlupa dah. Kena cek baliklah kertas kerja lama-lama tu. Mana benda ni kita bagi tahu dah. Kesinambungan ni, cerita kita ni akan bersambung lagi insya-Allah taala. Kerana setiap masa kita akan rujuk pada dia. Jadi Majma' Al-Fiqh Al-Islami ada dua. Satu Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, ini berpusat di Mekah, di bawah Rabitah. Yang ni itu anggota dia pun lebih sikit, kebanyakannya ulama-ulama daripada Arab Saudi. Adapun Majma' tak ada al-Ilam, Majma' Al-Fiqh Al-Islami, ia ni berpusat di Jeddah, duduk di bawah OIC. OIC ni pergerakan pertubuhan negara-negara Islam. OIC dia panggil. Setelah bila sebut OIC ni, kat orang putih, orang luar dia nganyi, dia buat perli. Oh, dia kata OIC, maknanya aku tengok saja ya. Umat Islam kena bunuh kat mana pun, IC, maknanya dia tengok. Bahasa orang putih ni kadang boleh buat gelar juga. Jadi kena belajar jugalah sikit-sikit dah. Biarlah tak boleh buat matematik pun. Jadi Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, dia sudah bincang, tengok dalam kertas kita ni, telah bincang pada tahun 1418. Di antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, perbincangan ini adalah hasil daripada satu perbincangan lagi pada bulan yang sama, yang telah dibincang oleh satu nadwah, satu seminar, nama dia Nadwah Ru'yah Islamiyah li ba'di al-masyakil at-tibbiyah. Jadi yang majma' ni kita tak terjemah kerana dia akan ada satu seminar lagi, iaitulah seminar fiqh perubatan yang ke-9 yang diadakan di Casablanca di Morocco pada tahun 1418. Bila selesai di sana, tausiat ataupun keputusan perbincangan itu dia bawa balik, serah kepada Majma' Al-Fiqh. Majma' Al-Fiqh kumpul alim ulama berbincang nak iqrar ataupun tidak keputusan yang dibuat oleh doktor-doktor atibba al-muslimun yang bersidang di Casablanca, di Maghribi. Jadi dalam perbincangan Al-Majma' Al-Fiqhi, maka mereka telah mengambil keputusan beberapa perkara yang telah diputuskan oleh muktamar tibbi, muktamar kesihatan perubatan yang dibuat di Morocco itu diterima pakai, kecuali beberapa perkara. Jadi di antaranya, ini kita lihat, ini pandangan Majma' Al-Fiqhi. Majma' Al-Fiqhi bersidang hasil daripada kajian yang dibuat oleh para doktor. Karena para doktor, dia menentang keras, dia kata setiap anggota ini sampai kepada Maidah. Kerana ia menjadi pendapat pilihan ulama semasa. Al-Jawf yang membatalkan puasa itu, iaitulah rongga yang sampai kepada Maidah, sampai kepada perut. Jadi setiap laluan yang tak sampai ke perut, maka laluan tersebut dianggap sebagai tidak membatalkan puasa. Dianggap tidak membatalkan puasa. Mana korek telinga, korek hidung dan sebagainya, kita lihat di sini. Yang pertama, tidak membatalkan puasa. Ini benar-benar tak batal semua ni. Ubat titis mata. Maknanya kalau orang sakit mata, dia titis ubat dalam tu. Titis telinga dan basuh telinga. Jadi semua ini dianggap sebagai tidak membatalkan puasa kerana dia tak sampai kepada Maidah, tak sampai kepada Maidah. Cumanya dia ada sedikit syarat dia. Kalau sekiranya benda ni sampai ke halkum, sampai ke tengkuk kita, maka jangan kita telan. Kita kena lafaz. Lafaz maknanya kena ludah. Kena buang. Mana kalau kita tak buat itu, tiba-tiba terasa kat tengkuk, terasa pahit. Mana jangan kita telan pahit itu, kita ludahkan pahit dia. Jadi tak batal puasa. Ini keputusan siapa? Majma' Al-Fiqhi, maknanya persidangan ulama-ulama besar seluruh dunia. Boleh katakan ulama besar di dunia ni pergi belaka. Saya di wakil Malaysia pun ada. Maknanya ubat titis mata, telinga dan basuh telinga semua tidak batal. Yang kedua, ubat yang diletak di bawah lidah yang digunakan oleh pesakit jantung. Jadi dia panggil jaltah al-qalbiyah. Ni orang sakit jantung, ada satu ubat letak bawah lidah. Jadi letak bawah lidah tu, ubat tu meresap terus dia pergi. Kan dia akan pergi ke dalam darah. Dia kata dia tak pergi ke Maidah, maka ubat tersebut juga dianggap tidak batal puasa. Yang ketiga, memasukkan ubat melalui faraj, memasukkan alat perubatan, membasuh. Setengah tu istilah sains, spekulum dan jari doktor atau bidan semasa pemeriksaan perempuan
Mana orang perempuan ni pergi sakit puan dia tu, jumpa dengan doktor, doktor kata nak cek sikit, hollow masuk, tidak batal. Ini berbeza dengan apa yang telah kita sebut, contoh perbahasan kita yang disebut dalam kitab fiqh Syafi'i tadi. Cuba kita lihat dia di muka surat yang ketiga, dia sebut apa tadi? Dalam kitab kita, dalam kitab yang mazhab Syafi'i dia kata yang bagi al-ihtiral halat al-istinja. Nampak tak? Jadi kalau orang nak istinja, kena jaga-jaga. Mata adkhala taraf isbah duburahu aftar. Basuh istinja dia tu, kalau salah yang anak jari dia masuk dalam sikit, batal puasa. Mana ini dalam kitab kita ni. Dia ambil dalam kitab Hasyiah Syarqawi. Boleh tengoklah. Walau adna syai' min ra'sin annulah. Maknanya kepala jari yang masuk, ujung jari yang masuk dalam dubur, maka batal. Jadi itu di antara perbahasan-perbahasan yang ada dalam kitab Syafi'i yang kita bukan nak bahas satu persatu hari ini, sebagai contoh je. Mana dalam kitab kita itulah yang disebut, dan kita pun duk pegang yang itulah selama ni. Tapi bila mari atibak membantu kita, majma' fiqh ini, kalau benda-benda yang terlibat dengan masalah-masalah semasa, dia akan menerima pakai pandangan doktor. Karena doktor yang belah, dia akan belah tengok urat dia gimana. Dia akan belah mata. Urat mata ni sampai ke tidak ke maidah. Jadi benda-benda tak sampai, maka dia delete balik, dia betul balik benda-benda ni tak sampai ke perut dia. Maknanya kalau nak buang air, nak istinja pun dalam kitab kita kata ni anmulatur. Maknanya masuk sikit je daripada ujung jari tu, batal dah puasa. Jadi dalam kitab kita ni kata bukan sakat ujung jari. Kalau doktor seluk tangan dia masuk nak cek penyakit puan, tidak batal. Yang keempat, memasukkan teropong ke saluran kencing lelaki. Biasalah orang nak cek dalam tu kan, dia masuk oya dia tu, nak test dia ni, kamera boleh masuk dalam perut orang. Macam mana? Atau perempuan untuk penyediaan X-ray, tidak batal puasa. Yang keempat, menampal, mencabut, mengorek dan mencuci gigi atau menggunakan alatan dan berus gigi dengan syarat. Dia ada syarat sikit, tiada apa-apa bahan yang memasuki perut dari prosedur tersebut, tidak batal. Maknanya kalau kita jamin, kita cabut gigi ni, maknanya darah dia tu tak masuk dalam perut kita, maka tidak membatalkan puasa. Tapi ada jaminan ke tidak, itu jadi persoalan lain. Yang keenam, suntikan melalui kulit. Mungkin nombor dia ada tiga sekiranya. Suntikan melalui kulit, otot, sendi ataupun pembuluh darah, semuanya tidak batal. Maknanya kita masuk cocok dalam darah kita, kecuali memberi makanan melalui pembuluh darah seperti glukus yang mengenyangkan. Maknanya semua injek, sama ada masuk vitamin ke, masuk ubat ke, masuk apa yang saja, tidak membatalkan puasa. Yang menjadi pertikaian ulamanya iaitulah tentang masuk air mughazi, air glukus yang mengenyangkan. Jadi di situ sebahagian kata tak. Di antaranya Syekh Qardawi, dia pertahankan tak batal puasa. Sebab apa? Dia kata tak sampai ke maidah, dia masuk dalam urat. Walaupun kita rasa segar, rasa sehat, tidak, dia kata. Sebab ada orang dia letih bulan Ramadan, tapi bila dia masuk mandi, kan dia sihat balik. Tapi walau macam mana, kebanyakan ulama semasa mengatakan semua injek, cucuk ubat ke dalam urat tidak membatalkan puasa, kecuali masuk air yang mengenyangkan. Itu yang boleh. Walau macam mana pun itu dari segi hukum, tapi dari segi realitinya, orang kalau sama peringkat kena masuk air ni, wa man kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun lah tu. Maknanya memang dia boleh buka puasa dah. Tak apa. Itu cerita lain. Maknanya kalau orang nak puasa. Jadi macam mana? Jadi majoriti yang ulama semasa mengatakan semua injek boleh, kecuali masuk air yang mengenyangkan. Maka ini batal. Jadi kita pun rasanya pendapat ini lebih selamat lah, yang mengatakan batal ni. Dah hak tu memang jelas makanan masuk. Hak ni hak injek ni masuk ke dalam darah, masuk ke dalam orang warid dipanggil ni, orang besar ni. Masuk air. Masuk air yang sebab orang masuk air ni dia boleh duduk berbulan-bulan tanpa makanan. Jadi walaupun dia tak masuk dalam maidah secara direct, tapi boleh jadi wallahu alam, jadi ulama semasa mengatakan dia ni ganti daripada maidah juga kerana dia mengenyangkan. Jadi kita ambil pandangan yang ramai mengatakan batal itu
lebih semangat. Dan dalam majma' ini pun telah buat satu qarar, kecuali tengok suntikan melalui kulit, otot, sendi, pembuluh darah tak batal, kecuali makanan melalui pembuluh darah. Jadi kita ambil yang kecuali ini lebih selamat. Yang kelima, penderma atau menerima pemindahan darah. Masalah menerima darah satu kes. Derma darah ni kebanyakan kata tak batal, kerana derma darah kita keluar darah. Berdasarkan kepada apa yang diriwayat daripada Ibn Abbas, yang membatalkan itu yang masuk bukan yang keluar. Ad-dukhul la khuruj. Hak masuk tu batal. Yang ni keluar darah. Tapi ulama semasa, kenapa menjadi khilaf dalam masalah derma darah ni? Kerana dia kias kepada aftar al-hajim wal mahjum. Batalnya puasa orang yang berbekam dan orang yang membekamkan orang. Jadi hadis tu kuat. Kita bercanggah dengan hadis lain. Nabi kita ihtajama wa huwa shaim. Jadi bercanggah dua hadis, maka ramai ulama mengatakan tidak batal puasa orang yang berbekam, maka dengan itu tidak batal puasa orang yang derma darah di siang hari Ramadan. Itu dari sudut derma darah. Dari sudut masuk darah macam mana? Orang sakit di hospital, perbahasan macam tadi jugalah, wa man kana minkum maridan. Sebab kalau peringkat nak masuk darah ni bukan kalau puasa tu nasib baik dah tu dah. Biasanya tak boleh nak puasa. Yang pentingnya itu satu perbahasan. Perbahasan yang kedua tentang orang masuk darah tu boleh ke tak boleh. Jadi Majma' Al-Fiqhi menangguhkan hukum tersebut. Kerana dia tak berani nak putuskan. Jadi ramai lagi ulama mengatakan tidak termasuk batal kerana darah bukan makanan. Walau macam mana pun kita ambil juga pendapat ramai yang mengatakan masuk tu membatalkan puasa, kerana dia walaupun tidak makanan, tapi dia bila masuk darah orang ni akan jadi kuat balik. Wallahu alam. Yang seterusnya masalah oksigen dan gas bius. Oksigen, masuk orang kena masuk oksigen. Jadi katanya oksigen ni angin je masuk. Jadi tidak ada satu madah yang melekat. Jadi kerana itulah para atibak yang bersidang mengatakan oksigen tidak batal puasa, dan termasuk juga gas untuk bius. Orang nak bius, tapi masalah bius ni tengoklah berapa lama dia. Jadi masalah bius ni ada yang mengatakan kalau bius tempat, maknanya orang ni sakit kaki nak buat apa ni pembedah tempat, dia bius itu maka tak apa. Ada yang mengatakan bius seluruh pun tak apa, yang pentingnya dia satu hari itu mesti sedar. Dia tak boleh dia tak sedar daripada pagi sampai ke maghrib. Maka pada itu dia tak tahu dia puasa ke tidak. Tak ada taklif pada waktu itu. Jadi katanya bius tempat tak jadi masalah, bius yang berterusan itu ada masalah. Yang ketujuh, semua jenis bahan yang boleh menyerap ke dalam badan melalui kulit, seperti krem. Kan kita pakai krem, minyak panas kita ni, masuk dalam orang minyak masuk. Apa lagi, jelly atau plaster berubat. Hari ni ada plaster, bila kita tak lekat tu kita terasa sejuk masuk. Jadi itu juga tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, mengambil sampel darah untuk ujian makmal. Ambil sampel darah kecil sikit. Jadi ini termasuk dalam perkara yang boleh. Jadi kalau derma darah pun mereka mengatakan boleh, kalau sampel tu lagilah boleh. Yang ke berapa lagi tu? Sesalur atau bahan perantara untuk aritriografi. Ini untuk x-ray khas jantung. Maknanya biasanya orang cek jantung ni dia akan masuk wayar ke dalam ni atau melalui paha dia. Wayar tu jalan dalam orak dia tu, pergi cari jantung mana. Jadi hak ni pun tak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa, kecuali ada yang mengatakan kecuali kalaulah di kepala wayar tu memang diletak ubat-ubat yang menyebabkan dia masuk dalam maidah kita ni, ubat tu akan beri kesan kepada maidah, maka pada waktu itu ubat tu yang membatalkan, bukan alat tu yang membatalkan. Jadi banyak sekarang ni, kebanyakan ya apa yang dibincang di sini iaitulah tentang perkara tibbi, dia panggil benda-benda yang terlibat dengan doktor. Kerana inilah masalah semasa yang banyak. Masalah semasa yang banyak timbul hari ini pun masalah yang terlibat dengan perubatan, yang ke-8 yang ke-12 dah. Teropong dalam rongga perut, dia panggil endoskopi, untuk mencari punca penyakit. Jadi sekarang ni banyak doktor-doktor kita ni masuk kamera dia tu pun tidak termasuk dalam tu juga. Yang seterusnya, membasuh mulut, berkomor ataupun semburan mulut dengan syarat tiada bahan masuk ke dalam perut. Mana kita berkomor-komor tu Nabi kita bagi kan,
komo-komo ni, Nabi kata balighil istinsyaq, boleh kita berkomo dengan kuat kecuali waktu puasa. Jadi ulama mengatakan kalau tak istinsyaq dengan kuat pun mesti ada balik apa ni, madmadah kita tu mesti ada akan masuk kesan air tu walaupun sedikit. Yang seterusnya apa lagi? Sesalur dan bahan perantara tadi sebut dah. Teropong ke dalam salur peranakan atau memasukkan alat ke dalamnya. Hak teropong tu nak tengok anak tu dia panggil berapa sekarang ni? Ultrasound ke apa? Masuk dalam ke? Ultrasound kot luar. Ada hak masuk itar dalam. Hak ni UICD ni apa benda? UICD ni dalam bahasa Arab dia panggil laulab. Bahasa Arab dia panggil laulab. Pencegah. Maknanya orang perempuan atau si anak. Jadi dia pergi masuk alat dia tu. Jadi benda tu pun juga termasuk dalam, tidak termasuk dalam yang membatalkan puasa. Maknanya tangan doktor boleh masuk, alat dia pun boleh juga. Mengambil tisu, biopsi hati atau organ lain tidak membatalkan puasa. Jadi itu di antara yang diputuskan dan diterima sebahagian besar daripada keputusan mereka ni oleh Majma' Al-Fiqhi telah menerima pakai benda tu. Suntikan ke dalam dubur, teropong dan pemeriksaan digital ke dalam dubur ditangguh oleh majma'. Pembedahan yang melibatkan bius sepenuhnya jika pesakit mengambil keputusan berniat untuk berpuasa pada malamnya. Mesin ataupun dialisis sebuah pinggang melalui perut. Mana orang yang buat apa ni, cuci buah pinggang ni, macam mana keadaan mereka? Disetujui oleh Muktamar Tibbi tapi majma' telah menangguhkan. Jadi ada masalah satu lagi, timbul masalah kencing, orang kencing manis ni. Kan dia kena injek insulin, dia panggil. Insulin dia tu batal ke tak batal puasa? Jadi menurut Syekh Dr. Salman Al-Audah, suntikan ini tidak membatalkan puasa kerana ia tidak termasuk ke dalam benda-benda yang membatalkan puasa. Itu hujah dia. Mana hujah dia nya? Insulin boleh kita buat walaupun sebelum buka puasa masuk, kerana dia letak di orak, di kulit, di perut dia tu. Jadi menyebabkan benda tu masuk ke dalam darah untuk memulih balik sel-sel dia tu. Jadi kita boleh injek dia. Jadi sebuah kitab yang ditulis oleh Dr. Ahmad Khalil. Dr. Ahmad Khalil, nama kitab ni bagus. Nama dia Muftirat As-Siyam Al-Mu'asirah. Muftirat As-Siyam Al-Mu'asirah. Maknanya benda-benda semasa yang membatalkan puasa. Mana dalam kitab ini, secara ringkasnya lah kita ambil pendapat yang mengatakan al-jawf, iaitu rongga yang membatalkan puasa apabila masuk makanan ke dalamnya adalah al-ma'idah. Mana dia bagi dia nak perut saja. Dia buat kajian berdasarkan kepada apa yang telah dibahas oleh fuqaha dan juga oleh atibak. Tidak termasuk lubang-lubang lain di badan manusia. Jadi ulama semasa berbeza pendapat tentang bakhakh ar-rabu. Mana bakhakh rabu ni penyembuh gas, ubat orang lelah, asma tadi, inhaler dipanggil. Pendapat yang paling hampir dengan kebenaran pada pandangan dia adalah tidak batal. Yang ketiga, pil yang diletakkan bawah lidah tadi kita dah bahas. Jadi kebanyakan apa yang disebut oleh Dr. Ahmad Khalil di sini iaitulah perkara-perkara yang telah pun kita jelaskan tadi. Jadi kita pergi kepada rumusan ataupun jawapan ringkas kerana ini banyak soalan-soalan yang ditanya kepada kita. Iaitulah tentang perkara-perkara tadi. Jadi kalau orang tanya apa kita nak jawab? Nak jawab dengan Majma' Fiqhi ke, nak jawab dengan Muktamar Tibbi ke, nak jawab dengan Ahmad Khalil? Kita cuba tengok di muka surat 9. Jadi hukum darah keluar dari tubuh, darah keluar daripada tubuh, mana hukumnya di sini iaitulah ambil darah ataupun ambil sampel darah tadi, maka hukumnya tidak batal puasa. Jadi hujahnya ada di dalam kertas kita ni, boleh kita baca. Yang kedua, memasukkan suatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali, hukumnya tidak membatalkan puasa. Maknanya termasuklah masuk dalam telinga, dalam dalam mata dan lain-lain tempat yang telah kita bahaskan tadi. Yang ketiga, pil elahid untuk puasa penuh. Jadi orang perempuan yang tak mau, dia kata dia tak ada kekuatan, kalau dia tak puasa dengan orang ramai, mungkin dia tak terqada nanti. Jadi dia pergi minta dengan doktor ubat pil. Jadi ulama mengatakan tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya bila keluar darah tu baru batal puasa dia. Selagi darah tak keluar, maka puasa dia tidak batal. Penyembuh gas
untuk penyakit lelah kita sebut dah tadi. Jadi majma' menangguhkan, tapi kebanyakan ulama mengatakan perkara yang tersebut tidak membatalkan puasa. Ini termasuklah fatwa yang dikeluar oleh Lajnah Daimah lil Ifta. Lajnah Daimah lil Ifta Arab Saudi menyokong pandangan yang mengatakan inhaler ini boleh digunakan, tidak membatalkan puasa. Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki selain rongga terbuka yang asal. Jawabnya kalau untuk perubatan boleh, tapi kalau untuk mengenyangkan, kebanyakan ulama mengatakan batal. Berkomor-komor dan air masuk ke rongga hidung semasa wudu. Jadi kalau tidak baligh, tidak melampau sangat, maka dia tidak membatalkan puasa. Suami dan isteri bergurau-gurau yang tidak boleh membahayakan lah. Jadi tidak menjadi masalah itu. Sikit-sikit lah. Yang ke-10, keluar air mazi juga tidak batal puasa, dan keluar air mani tanpa setubuh dan juga tanpa usaha-usaha yang tertentu tidak batal. Maknanya kalau mimpi ke apa, tak ada masalah tu. Yang ke-4, menelan air liur. Menelan air liur tidak membatalkan. Yang ke seterusnya mandi. Ada juga sebagian ulama mengatakan berniat nak buka puasa batal puasa. Jadi perkara ni, jadi kalau oleh kerana benda tu telah dibincangkan oleh ulama, jadi sepatutnya kita jangan duduk niat nak keluar daripada puasa je lah. Jadi tindakan sebegini adalah membatalkan puasa menurut mazhab Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Cuma jika dengan segera orang itu kembali berniat, membetulkan niatnya tadi, puasanya tidak terbatal. Justru itu adalah jadi bagi orang yang berpuasa janganlah buat benda tu. Jadi timbul juga satu soalan tentang orang yang melakukan persetubuhan dengan dia membatalkan puasa dia, kemudian baru dia buat benda tu, apakah dia kena kafarah ke tidak? Jadi ada pandangan yang menyebutkan tidak tiada kafarah, tapi ramai ulama mengatakan kena kafarah walaupun dia telah buat hilah yang tersebut. Mana kalau memang dia buka puasa kerana nak buat benda tu, maka kita mengambil pendapat yang mengatakan kena kafarah itu adalah lebih kuat, sesuai dengan maqasidus syariah yang mengatakan bahawa benda itu telah melanggar kesucian bulan Ramadan dan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita duduk mudah-mudah dengan perkara yang tersebut. Itu di antara perkara-perkara yang boleh kita bahas dan boleh kita ambil. Kalau kita nak lihat dalam mazhab Syafi'i, kita dah bawa beberapa contoh tadi daripada kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Al-Fiqh Al-Manhaji, dia telah sebut kepada kita beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa, yang patut juga kita lihat di sini. Muka surat 4. Muka surat 4. Setitik air yang masuk melalui telinga. Ini perbahasan Syafi'i ini. Kita balik semula, undur ke Syafi'i balik. Setelah kita lihat pandangan ulama semasa yang kita boleh teliti nanti, kita lihat mana kepandangan yang relevan, yang sesuai, yang menasabah dengan hujah-hujah yang telah diberikan. Jadi setitik air yang masuk melalui telinga membatalkan puasa. Jadi mazhab Syafi'i telinga tu batal. Jadi kalau kita lihat perbincangan tadi, mana tidak batal dia tu kerana dianya sudah tidak termasuk dalam rongga yang dianggap membatalkan puasa. Kerana ia adalah liang yang tidak tetapi setitik air masuk ke dalam mata tidak membatalkan puasa. Mata tak batal. Dalam mazhab Syafi'i telinga batal. Suntikan di lubang dubur membatalkan puasa kerana adalah liang yang terbuka. Suntikan pada orak tidak membatalkan kerana dia tak terbuka. Itu kaedah yang dia buat senang. Kalau terbuka batal, tak terbuka tak batal. Semuanya ini disyaratkan dilakukan dengan sengaja, qiyas kepada makan dan minum. Sekiranya lalat atau nyamuk, ni sedap juga ni, atau debu jalan masuk ke dalam jauf, mana kita berjalan mari debu kereta, maka puasa tidak batal. Ini kerana untuk menghindarinya adalah sangat susah, masyakkah. Begitu juga dengan menelan air liur. Tetapi jika ia menelan air liur yang bernajis seperti gusi yang luka, walaupun air liur itu jernih dan ia tidak membersihkan mulutnya, maka semuanya batal. Sekiranya dia berkumur atau masukkan air ke dalam hidung dan air itu masuk ke dalam jaufnya, maka ia tidak batal kecuali jika ia melampau. Mana di sini ulama-ulama Syafi'i menerima tentang masuk benda-benda yang sedikit ni. Maknanya kalau kita berkumur mesti akan ada air yang lekat di mulut tu. Jadi bila kita telan, jadi dikata kalau tidak melampau tidak batal. Sekiranya tidak terdapat sisa makanan di celah-celah giginya, lalu ia digerakkan oleh air liurnya tanpa sengaja lalu masuk ke dalam perutnya, maka puasanya tidak batal. Sekiranya ia dipaksa untuk makan atau minum, puasanya tidak batal. Tuan-tuan boleh lihat pandangan tersebut dalam kitab Fiqh Al-Manhaji.
Satu lagi perbahasan yang disebut dalam kitab fiqh manhaji ni, itulah tentang kalau orang salah buka puasa. Kita makan awal, tengok-tengok sudah makan, rupanya radio kita dengar tu masjid lain, bukan masjid negeri kita. Patah ke tak patah puasa? Ada seorang ni pula, dia tengah sahur, tengah-tengah sahur, tengok ingat tak masuk waktu lagi, rupanya bila tu lambat azan. Sudah makan, orang lain itu sibuk dah. Orang nak pergi semaya dah, apa tak pergi lagi ni? Dia tengah duduk bersedar dengan anak-anak dia. Hak mana sedua ni kena qada puasa? Hak mana satu kenapa kena qada puasa? Hak buka puasa ke hak sahur? Kita kena klik pada kaedah asal. Al-aslu baqa ala makan ali. Asalnya kekal. Hak kita buka puasa ni asalnya tengah hari ke malam? Tengah hari. Hak kita sahur tadi asalnya malam. Yang dia balik pada hukum asal. Hak malam kekal, tak payah qada. Kerana dia tersalah tadi. Habis hak buka puasa ni kena qada sebab dia balik pada hukum asal siang hari. Sedap juga perbahasan ulama tu sedap. Tapi walau macam mana pun ada ulama semasa yang mengatakan kalau dia buka, dia yakin pada waktu itu masuk waktu dan tersalah, maka dia tidak kena qada. Walau macam mana pun perbahasan ulama ni bukan satu benda yang mudah. Yang saya nak akhirkan perbincangan kita ini tentang satu perkara yang banyak timbul tentang fidyah puasa. Fidyah puasa ni memang satu benda yang besar, yang dibincangkan banyak sangat dalam mana-mana tempat. Di antara soalan yang banyak dalam program Tanyalah Ustaz di TV pun duk tanya ke habaq fidyah ni. Jadi masalah fidyah ni tuan-tuan, ustaz-ustaz, semua ustaz kita dah tahu dah siapa dia yang kena fidyah, yang tak kena fidyah. Yang jadi persoalan hari ni, tengok dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi, qala al-musannifu, musannif tu maksudnya Asy-Syirazi, dalam kitab dia Al-Muhazzab, dia kata kalau orang tu ada qada beberapa hari Ramadan walam yakul lahu uzrun, dia tak ada uzur. Dia tak uzur, maknanya dia waktu Ramadan sakit, lepas Ramadan tu tak sakit dah, sihat dah, maka tidak harus baginya melewatkan qada sehingga Ramadan yang seterusnya. Fa in akharahu, ini yang kita nak fahamnya. Hak dosa tu tahu dah. Kalau dia lewatkan sampai Ramadan yang berikutnya, apa jadi? Wajib alaihi li kulli yaumin mud min ta'am. Mana wajib setiap hari yang dia tinggal itu secupak makanan, dia kena bayar. Jadi fatwa tentang bayar secupak ni kepada orang yang tinggal puasa tu, ambil daripada mana? Kita kalau orang tanya, kita letih juga, nak ambil daripada mana? Daripada hadis Nabi memang tak ada. Ayat Quran tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin tu, Ibnu Abbas kata ayat ini tidak dimansuhkan. Hukumnya fidyah ini masih diguna pakai kepada orang tua yang sudah nyayuk, yang sudah tua, yang tak boleh puasa, orang sakit, memang tak ada harapan lagi, maka orang itu tak payah puasa, terus dia bayar beras. Jadi hari ini masalah sekarang ini, tengok di sini apa dia kata. Disebut dalam asar ini riwayat daripada Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar dan Abi Hurairah. Jadi 3 fatwa sahabat yang mengatakan orang yang melewatkan puasa sehingga masuk puasa yang kedua, maka dia kena bayar fidyah. Berdasar kepada siapa? Berdasar kepada fatwa 3 sahabat ini. Itu kalau kita nak cari dalil, inilah dalil dia. Karena itulah Imam Nawawi kata, ada lagi sini, kalau dia lewatkan 2 tahun, lewat tahun yang pertama tadi memang kena fidyah. Kalau dia lewatkan 2 tahun, kena fidyah berapa mud? 2. Dia kata apa ni? Fihi wajhan, ada 2 wajah, 2 pandangan dalam mazhab Syafi'i. Yajibu likulli sanatin mud. Maknanya pandangan yang pertama, bagi setiap tahun itu ada secupak. Kerana dia kias pada tahun yang pertama. Tahun pertama mungkena, tahun yang kedua tak qada lagi, naik 2. Taklah kiranya. Wasani la yajibu lithaniyah syai'. Pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i, kita cuba nak bahas hari ni dalam mazhab Syafi'i, kerana ustaz kita ni bila sebut Syafi'i tenang hati sikit. Pandangan yang kedua kata bagi tahun yang kedua tak payah ganda, tak ada gandaan, dia ganda sekali je. Tahun yang pertama ya kena cupak tu, 10 tahun dia tak bayar pun, cupak yang pertama saja kena, yang kedua tak kena. Dia kata apa? Li'anna al-qada' muaqqat. Jadi itu dia perbahasa dia. Kita tengok pada syarah dia Nawawi, kerana masa kita sudah ada. Amal asar yang diriwayat oleh musannif daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Hurairah ni fil it'am. Dalam masalah fidyah ni ada macam mana, apa sanad dia?
Rawahu Daruqutni wa qala fi isnadihi an Abi Hurairah hadza isnadun sahih. Maknanya sanad kepada sahabat itu sahih, bukan daripada Nabi. Ada juga riwayat marfu', riwayatnya ambil daripada Nabi, wa isnaduhu dha'ifun jiddan. Sanad dia tak ada. Jadi jangan kata Nabi kata tak, ini fatwa beberapa orang sahabat. Fidyah ini fatwa daripada beberapa orang sahabat bagi orang yang melewatkan puasa. Wa isnaduhu an Ibni Abbas sahih aidan. Lafaznya riwayat pada man mar. Siapa dia sakit, summa sahha wa lam yasum hatta adrakahu Ramadan akhar. Jadi siapa dia sakit, kemudian sihat hingga masuk Ramadan yang lain. Qala, kata dia Abu Hurairah, yasumul ladzi adrakahu, dia puasa dulu hak dia sempat tahun ni, kemudian yasumus syahra, dia puasa pula yang dia buka dulu, ganti qada. Wa yut'im makana kulli yawmin miskinan, bagi makan setiap hari seorang miskin. Ganti daripada yang pertama tadi. Tapi dalam riwayat ni tak ada berganda. Ada berganda ke tak ada? Tak sebut dalam riwayat. Sahabat ni mengatakan puasa itu macam riba juga. Tak main tahun depan naik tahun lagi. Tak ada riba dalam bab fidyah. Dalam bab fidyah ni tak ada riba. Maknanya dia tak naik lah. Maknanya kalau dia tinggal 10 tahun dulu pun tak jadi 10 cupok berah. Cupok yang kena bayar hak tahun yang pertama tu saja. Jadi lepas pada ni kira betul-betul. Bila kita iqamatul hujjah ni kita tak boleh dah lah. Jadi kata Nawawi, amma ahkamul fasal. Jadi hukum dalam bab pasal ni, dalam ini syarah Nawawi ni. Idza kana alaihi qada'u Ramadan. Siapa-siapa yang ada qada puasa Ramadan ataupun setengah daripada Ramadan. Fa in kana ma'zuran, kalau dia uzur fi ta'khiril qada. Mana orang ni memang sakit. 2 tahun sakit, 3 tahun sakit berterusan sakit dia ataupun musafir dia atau seumpamanya, jazalahu ta'khir, boleh dia melewatkan qada dia walau baqiya sinin, beberapa tahun pun tak ada masalah. Tengok ni Nawawi kata apa? Tidak lazim ke atasnya fidyah bihadzal ta'khir. Jadi sekarang ni kalau kita nak ambil juga pandangan yang setengah daripada ulama Syafi'i mengatakan takarrur al-fidyah bi takarrur sinin, kita kena tanya balik. Hak tinggal tadi dia tak qada tu sebab apa? Uzur ke tak uzur? Kalau uzur, jangan diganda fidyah dia. Kalau tidak, kita makan berah orang yang tak betul kira-kira. Ini bahaya. Sebab orang ni dia bayar dengan sebab kita kira tu. Kalau dia nak sedekah, cerita lain. Awak anggap sedekah lah. Orang ni nak sedekah bi nafsin, cerita lain. Tapi bila sebut akta kena bayar, dia bayar. Jadi cara ni. Tengok jelas Nawawi kata, la talzamu fidyah. Tidak lazim fidyah bihadzal ta'khir, dengan sebab takhir ini, kerana dia tinggal tadi dengan keuzuran. Orang ni sakit 5 tahun. Tak payahlah tahun pertama 5 cupok, tahun yang kedua 4 cupok, tahun yang 3 cupok, tak. Ambil cupok yang dia kalau dia sakit aslu, tak payah puasa dah dia. Terus je kepada cupok yang pertama je, tak payah dah. Jadi masalah kita sekarang ni kena tengok tahdid mahalun nizak nak bila cupok orang ni. Yang pertama sekali tengok orang dia sakit, kalau dia tinggal dengan sengaja. Kalau orang sakit, biasa orang bayar fidyah ni orang sakit. Ayuh hamba tu sakit 10 tahun tak boleh puasa. Macam mana nak kira? Kita pun kira tahun pertama 10 cupok, 10 tahun, tahun yang kedua 9 cupok. Jenuh akak ben lah jawab dia. Mesti berah pulih mahal pula ni. Baik, kita masih balik. Jadi kalau takarrar Ramadanat, banyak sangat Ramadan tu berulang, wa innama alaihi al-qada faqat. Kena qada saja, tak ada fidyah. Jelas tu tak? Jadi insya-Allah kita kira molek lepas ni. Ana cuba bawa isu ni kerana nak minta supaya kita ni jangan salah kira hak orang. Kalau tidak kita makan berah hak orang, walaupun nampak simple, tapi itu adalah hak orang, hasil daripada salah kira kita. Li'annahu yajuzu ta'khir ada'i Ramadan bihadzal 'udhr, fa ta'khirul qada' aula bil jawaz. Mana dia memang sakit. Jadi kenapa kita nak paksa dia lagi? Jadi itu perbahasan, sebahagian daripada perbahasan yang kita lihat. Seterusnya dia kata walau akharau hatta mada Ramadanan fasaidah. Jadi kalau dah dia lewatkan puasa dia, orang ni orang tidak sakit lah ni, tidak tangguh qada kerana keuzuran, mana orang tinggal betul, apa nak jadi pula? Dia kata fahal yatakarrar an kulli yawmin bi takarruris sinin am yakfi mud an kulli sinin. Jadi apakah berulang? Fihi wajhani masyhuran. Jadi 2 wajah yang masyhur dalam mazhab Syafi'i. Yang mazhab yang sahih dalam mazhabnya ya takarrur. Maknanya berulang, maknanya tambah lagi.
Wa khalafahum sahibul hawi. Sahibul hawi itu, al-hawinya masyhurnya itulah al-Imam Mawardi. Dia kata apa? Al-asah annahu yakfi muddun wahid li jami'is sinin. Cukuplah setahun yang pertama ya kena fidyah, tahun yang kedua tak ada ganda lagi. So dia qada puasa dan dia bayar fidyah tahun tersebut saja. Jadi tak payah duk ganda-ganda lagi sampai kalau orang 30 tahun dulu 30 jupuk berah untuk tahun tu sehari baru. Enggak banyak kita dengar orang tu kena 2-3 B, orang 3 B akhirnya pakai tak bayar langsung. Baiklah, kita lihat pandangan ulama lain. Dia kata apa? Al-Mughni li Ibn Qudamah. Al-Mughni li Ibn Qudamah kata faslun. Kitab Mughni ini bagi Imam Ibn Qudamah dalam mazhab Hambali, fa in akharahu li ghairi uzrin hatta adrakahu ramadanani aw aktsar. Kalau dia lewatkan puasa dia tanpa uzur, 2 kali Ramadan ataupun banyak, lam yakun alaihi aktsar min fidyatin ma'al qada. Tak lebih daripada satu fidyah saja sekali dengan qada. Mana kita nak ilgha fidyah langsung pun, ini fatwa sahabat yang disebut oleh Daruqutni. Ini nakal oleh Imam Nawawi mengatakan sanadnya sahih daripada sahabat. Jadi kita nak kata fatwa sahabat itu tak ada harga. Jadi kita tak berani juga nak ilgha. Tapi nak kata ulang balik itu, mana sahabat tak suruh ulang, tak suruh bertambah naik 10 tahun 10 jupuk dah. Tahun yang pertama saja. Lam yakun alaihi akthar min fidyatin ma'al qada lianna kasratu ta'khir la yazdadu bihal wajib. Maknanya bertambahnya kelewatan masa itu tidak menambahkan kewajipan. Wajib dia sekali ya. Puasa hari tu dia kena qada dan fidyahnya untuk tahun tu ya. Hak lain jangan duk tambah-tambah benda wajib yang tidak diwajibkan. Kama law akhara al-hajjul wajib sinin. Nah, sedap juga hujah dia ni. Dia kata hujah akunya seperti tak pergi haji berapa tahun. Lah ni ramai kita tak pergi haji dah. Berapa tahun dah start daripada balik di umur 15 tu sampai ke ni tak pergi haji. 30 tahun kita kata. Jadi 30 kali haji lah kenanya. Hujah dia. Lam yakun alaihi aktsaru min fi'lihi wallahu ta'ala alam. Jadi itulah di antara perbahasan yang dapat kita bincang pada pagi Ramadan yang mulia ini. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu daripada kelemahan degana. Jadi kalau ada apa-apa perbahasan, ta'liqat, perbincangan daripada masyayikh, daripada ustaz-ustaz dan ustazah sekalian, jadi ini ketah perbincangan ya. Mana kita tidak kata putus ini, tidak kata hamba mari buat fatwa sini, tak. Hamba cuma buka lorong untuk perbincangan. Jadi ustaz-ustaz lah yang membincangkan, nak terima pakar hak mana, nak pakar hak majma' fiqhi, nak pakar hak kita, nak balik semula kaki tak kuning kita, itu terpulang kepada masing-masing. Li walikullin wijhatun, setiap orang itu ada pandangan dia. Yang pentingnya kita kemukakan apa yang kita faham dan dia dibahas oleh ulama-ulama semasa. Jadi yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu daripada kelemahan degana. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kita, menambahkan amal ibadat kita, dan kita juga mengharapkan kita termasuk di kalangan orang yang dapat maqama Ramadan imanan wa ihtisaba, yang akan dipilih oleh Allah Ta'ala berdiri pada malam Lailatul Qadar pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya insya-Allah Ta'ala. Karena itu Nabi mengatakan nahnul akhirun as-sabiqun, kita ni orang terakhir tapi mengatasi umat yang terdahulu. Dengan apa? Umur kita pendek. Nabi kata amar ummati baina 60 wa 70. Umur aku 60-70. Tapi kenapa kita boleh mengatasi umat yang terdahulu? Sebab apa? Sebab bihadzal qadar, Lailatul Qadar, Allah SWT bagi kepada kita 83 tahun lebih. Satu malam. Kalau kita dapat 10 Lailatul Qadar, kau umur kita 800 tahun. 800 tahun tu 8 je lah. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Dekat-dekat dengan Nabi Nuh lah kitanya. Dari segi umurnya. Jadi insya-Allah Ta'ala kita galakkanlah masyarakat kita, galakkanlah ahli-ahli jemaah kita, anak-anak kita, supaya berdiri pada Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban. Semoga Allah Ta'ala menulis kita, ibu bapa kita, tok nenek kita termasuk di kalangan orang-orang yang utaqa, orang-orang yang diperdekakan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka pada bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.